that mean there's a threat to the Prime Minister or the Agong? Kita ambil kira ni semua. Kita ambil kira. Dan saya juga telah menentukan bahawa kita tingkatkan keselamatan pada VVIP kita. Assalamualaikum sekali lagi dan selamat petang kepada sahabat-sahabat media. Telah dimaklumkan awal sebelum ni tangkapan warga negara Israel pada 27 hari bulan yang lepas yang saya ada bagi statement awal. So sehingga hari ini tangkapan kita selepas tangkapan warga negara Israel tersebut yang berumur 38 tahun, kita juga telah pun menangkap 3 warga negara tempatan, warga negara Malaysia, iaitu 2 lelaki dan juga 1 wanita, isteri kepada salah seorang tangkapan tersebut. Sebelum ini juga saya sebutkan daripada tangkapan warga negara Israel ni kita telah pun merampas 6 pucuk pistol, manakala rintisan daripada tangkapan tersebut kita telah menangkap awalnya suami isteri warga tempatan, dan kita juga telah merampas sepucuk pistol jenis CZ. Siasatan kita masih kita teruskan lagi berkenaan dengan terutamanya motif memiliki warga negara Israel ini memiliki 6 pucuk pistol. So siasatan kita adalah buat masa ini, awalnya siasatan di bawah Seksyen 12 Akta Pasport 1966, tapi apabila kita menyumpai senjata, kita telah pun menjeniskan siasatan di bawah Seksyen 7 Arms Act atas senjata api, hukuman lebih berat yang akan membawa hukuman di bawah Seksyen 7 ini akan membawa hukuman mati ataupun life imprisonment dan juga sebat. Buat masa ini siasatan kita telah pun menjurus kepada percakapan saksi-saksi untuk kita tentukan bahawa siasatan ke arah Seksyen 7 ini dapat kita presentkan atau kita persembahkan kepada AGC dalam masa terdekat dengan lebih kurang 23 saksi yang telah pun kita ambil statement daripada pihak polis, pegawai polis dan juga awam. Senjata api juga kita pun perlu tentukan bahawa senjata api ini adalah dia serviceability, itu mustahak 6 senjata api ini. Buat masa ini untuk warga negara Israel ini satu kertas siasatan, dan satu kertas siasatan juga bagi warga negara Malaysia yang kita tangkap di sana, yang itu Selangor bukan. Yang warga negara Israel ini siasatan di Dawangi. So, okey, ada apa-apa nak tanya? Satu orang dulu. Siasatan awal ada melibatkan intelijen dan sebagainya, mereka ini warga Israel. Macam mana? Ada intelijen dan sebagainya, adakah dia terlibat dengan unsur elemen-elemen kerahsiaan intelijen dan sebagainya? Kita masih ke arah itu. Sudut siasatan kita berbagai. Siasatan kita berbagai. Kita perlu mengetahui motif dahulu. Motif ini perlu kurang-kurangnya pengakuan daripada, sekiranya ada pengakuan daripada tangkapan itu sendiri, warga negara Israel, ataupun ada maklumat-maklumat lain yang kita dapati daripada luar, dan untuk kita pastikan motif itu. Dalam siasatan kita ini juga, saya tak sebut tadi, dalam siasatan kita ini juga kita masih lagi ada dalam radar kita untuk kita menangkap lebih daripada 2 orang. Okey, lain. Boleh ulas sikit pasal pasangan suami isteri tu sih, dah berapa lama dia mengenali suspek, macam mana dia bawa pistol? Okey. Macam mana dia membekalkan senjata api dan dia mengenali suspek Sebenarnya untuk dia, saya ceritakan dia mengenali suspek sepenuhnya ni memang saya tak mau reveal, pasal perkara ini akan merosakkan saya punya siasatan polis kita sendiri.
Ada perkara-perkara yang saya boleh reveal, ada perkara yang tak boleh. Terutamanya sekiranya dia akan merosakkan daripada segi operasi saya pun tak mau bagi tahu polis. Kalau merosakkan segi operasi polis, jadi saya tak boleh reveal. Dan sekiranya dia merosakkan siasatan itu, siasatan yang kita perlukan untuk hantar kepada AGC pun, saya tak perlu reveal lah. Saya tak perlu reveal. Yang tu je tak boleh marah pada saya. Saya menjaga siasatan saya dan operasi saya. Adakah dia seorang peniaga di Bazar Ramadan? Tidak juga. Tidak. Kalau ikutkan dia penganggur. Dua-dua, suami isteri penganggur. Oh, dia bukan peniaga di Bazar Ramadan lah. Bukan. Cukup masa peniaga. Bukan. Nanti yang dibunuh lagi dua tu tempatan ke ataupun warga negara asing juga? Ada yang tempatan, ada yang asing. Ada yang tempatan, ada yang warga negara asing. Dua lagi yang kita cari tu. Apa kaitannya? Kaitannya tu macam mana dia? Kaitan dia daripada segi pemilikan senjata api lah. Pemilikan senjata api. Tan Sri yang sedang diburu tu, adakah dia yang ditarget oleh the one that you caught Which one? Yang diburu? Maksudnya yang kami buru, yang PDRM buru? Maksudnya yang orang Israel tu tengah buru. Okey. Sebelum ini statement awal yang saya cakap, dia ada mencari, dia pengakuan dia awal, dia mencari seorang lelaki kononnya nama Aaron atas isu keluarga. So yang ini juga kita belum dapat pastikan lagi daripada tangkapan kita warga negara Israel ni. Tan Sri, would you say in English in brief or international English? Sorry? Would you say in English briefly? Yeah. Can I just ask that question? Yeah. So Jacob was a French news agency. Okay, I know. Thank you, sir, for your excellent clarification. So could you just tell us in one breath, in one line, that the investigation on this Israeli man is multifaceted? That it means that he's got 6 guns, 200 ammunition, Okay. that he's possibly a spy and also a crime related. Did we have that explanation? This statement, you want my statement? Yes, sir. Arrested this Israeli. Yes, yes, Actually, we on the 27 we arrest this one citizen of Israel, and then we seize 6 weapon, pistol. And then our investigation, the motive for this fella to have a 6 weapon is our motive to find. So from that arrest, we arrest 2 citizens of Malaysia, housewife, age 40 to 42, and then we seize also. We seize 1 pistol, CZ. So now we open 2 investigation paper, one on this Israel citizen and one more is Malaysian citizen. That housewife. So we are still investigate to get this motive. Why the Israeli he got 6 weapons, and then he told us before that he want to find one named by one Israel also named by Aaron, but we are wondering, you want to find 1 people with 6 pistols. That one we wondering. That motive we have to identify whether actually is this only a decoy or he. Kalau dalam bahasa Melayu, yang ini saya tak cakap. Dalam bahasa Melayunya, dalam bahasa Malaysianya, mungkin juga saya pada pihak polis, kita perlu menentukan our VIP security, terutamanya Duli Yang Maha Mulia, Di-Pertuan Agong dan juga Perdana Menteri, dan ada juga VIP yang kita tak tahu. Mungkin dia decoy lah. Dia sebut nama Aaron, tetapi sebenarnya Aaron ni tak ada di sini. Ceritanya kononnya dia ini bermotifkan isu perkelahian, ada quarrel dengan keluarga-keluarga. Kalau ikutkan router punya cerita adalah dia ni mafia ni, bergaduh mafia. Kita pun nak pastikan juga adakah itu benar.
So buat masa ini itulah keadaan dia. Does that mean there's a threat to the Prime Minister or the Agong? Kita ambil kira ni semua. Kita ambil kira. Dan saya juga telah menentukan bahawa kita tingkatkan keselamatan pada VVIP kita. Tan Sri, mengenai pasangan suami isteri dan juga lelaki warga Israel itu, adakah mereka ni saling mengenali antara satu sama lain ataupun ada arahan tertentu untuk mereka ni menyerahkan senjata api itu kepada lelaki tersebut? Adakah siasatan polis yang dulu? Kalau siasatan kita tengok dia tak mengenali lah. Dia tidak mengenali. Tetapi untuk sampai senjata api itu kepada warga negara Israel itu ada cara dia sendiri. Yang cara itu saya tak boleh cerita lah. Macam saya cakap tadi, kalau saya cerita semua, lemahlah siasatan saya. Kalau saya cerita semua, satu hari saya akan dipanggil untuk menjadi saksi dalam kes ini. Yang tak sepatutnya saya menjadi saksi. Tan Sri, about your opinion, Tan Sri, on the reports by Israeli media yang kononnya macam dah misdirect our investigation. Okey, dia macam okey. Apabila tangkapan ini berlaku, router pun dikeluarkan berita dia berkenaan dengan rival, these two rival. This our RST ni with another mafia in Israel. So itu kita pun mengambil kira investigation on that angle also we go. Yes. Memandangkan melibatkan warga asing, how long can we detain them? Macam mana? Remand. Remand. Okay. Remanded until 7 that Israeli our citizen, Malaysian citizen until on the 5 sampai 5 hari bulan. On the 5th dia punya remand. Sri, ada yang mengatakan mungkin dia koordinator untuk assassination dan sebagainya di negara kita. Itu juga menunjukkan Saya macam ni lah. Apa yang kita lihat, apabila satu laki-laki warga negara luar negara yang ada warga negara asing datang ke Malaysia, boleh mendapat 6 pucuk senjata dalam masa beberapa hari dia duduk di sini, kita melihat kepada semua sudut. Mungkin dia boleh menjadi koordinator, dia juga mungkin boleh menjadi Ambra. Kita semua sudut. Itu adalah polis punya siasatan. Boleh menjadi Ambra. Kalau kita sebut dia ni adalah koordinator, mesti ada lain hitman akan datang untuk ambil senjata. Dia juga sebagai Ambra. So itulah yang sudut-sudut ini semua siasatan kita pergi. Siasatan ini mustahak, macam saya cakap tadi, perlu untuk kita dapatkan motif. Motif ini perlu bagi menjamin keselamatan, ketenteraman dalam Malaysia. Musab. Tan Sri, pernah masuk ke negara ini sebelum ni? Buat masa ni itu saja yang kita buat, tak pernah masuk. Tapi bagaimana aspek daripada Israel ini dia dalam radar polis? Macam mana? Bagaimana warga Israel ini berada di dalam radar polis? Kita memang risikan yang kita kumpul terutamanya berkenaan dengan, kalau kita tengok I8 dengan terorisnya, ada juga penyalahan. Kita ada narkotik, kita ada tentang agama yang salah, kita siasatkan. Ini memang dalam radar kita lah, dalam radar kita, siasatan kita itu. Dan juga kita juga mendapat maklumat daripada orang awam, benda yang sama. Itu tertangkapnya warga negara Israel ni. Ada clarification, berapa yang dibayar untuk sepucuk pistol daripada from Israelis tu? Apa yang kita dapat tahu, sepucuk pistol ni lebih daripada 10,000. Sepucuk pistol Lebih daripada 10,000. Sorry? Yeah, 10,000 ringgit. More than that. More than 10,000. Tan Sri, pihak polis ada korespon dengan Israel Embassy di Singapura untuk suspend identity suspect. Ada buat. Kita ada buat. Semua siasatan kita ada buat. Daripada segi serviceability pistol, daripada segi dia punya genuine of dia punya passport, genuine of dia punya, whether that genuine of dia punya kad kredit,
semua tu kita akan sahkan. Sorry, the local media carried the passport of the alleged Israeli suspect. The name is there. Is it possible, sir, that you could tell us what is his name since it's public knowledge? What is his name? Yes, sir. His name Salam apa? Aviata Salam. I don't have this. The Israeli. Yeah, and also the passport, the date of his birth. Mentioned he was born in. I don't have here. It was in the public. Yes, that is correct. Yeah, That that's correct. yes, that is the. Sorry, kewujudan lelaki yang dia cari tu sama ada ke tak dia atau dia sengaja mengagak dia? Macam mana? Individu yang diburu oleh lelaki warga Israel tu yang didakwa dan dia cari tu, Okey. adakah identiti tu memang wujud ataupun sekadar rekat lain? Okey. Awal ni saya cakap dia ada mencari seorang lelaki nama Aaron Israel. Kita juga masih mengesan sekiranya wujud. Itu pasal statement, first statement dia pengakuan dia. Apabila kita dah rampas senjata dia, pasal kita membuat temu bual atau interrogation kepada dia mengatakan begitu. So kita perlu pengesahan juga untuk mengesahkan lelaki-lelaki tersebut. Sehingga kini memang tak ada lagi positif sama ada wujud atau tak? Belum. Masih belum lagi. Pasal macam saya cakap tadi lah, itu alasan dia sebagai motif. Tetapi kita melihat motifnya mungkin berbeza daripada alasan yang dia ada. Tapi ada kemungkinan ke orang yang dia kata Aaron tu adalah individu lain yang sedang diburu juga? Mungkin juga. Tan Sri, suspek ini pernah masuk ke negara lain sebelum masuk ke Malaysia kan? Suspek ini pernah masuk ke negara lain sebelum masuk ke Malaysia? Sebelum Malaysia dia di Thailand. Berapa lama di Thailand? Tentu kita belum sampai ke arah itu lagi. Tan Sri, ada satu kriminologis telah mengecap OKT yang mengatakan dia adalah salah satu associate member of Muslim Brothers mafia group in Israel. Tan Sri Western. Okey. Apa tanya tu? Syahid Aizat Mishkini. Dia cakap dia apa? Muslim Brothers. Muslim Brothers itu daripada berita Reuters tu You ambil daripada situ petik pada situ Ya, betul. Ya, kita siasat yang tu juga. Macam saya cakap tadi, kita pun ke arah itu. Okay. Just a clarification, sir. Is it correct to say that police investigation on this Israel man includes all angles, including whether he's a spy? Is that correct? Yes, you can put that. Kalau spy, akta yang sama atau akan mengambil perubahan itu? Kalau spy kita pakai akta kita lah. Akta kita tu pun hukuman dia pun hukuman bunuh, mati, hukuman ganti dan life imprisonment. Enough. So is this in police history in recent times, this is the first time they've caught a spy from Israel? Well done to you, sir. I don't say this is a spy. I have no motive for that. If he is a spy, sir. If he is the spy, he also for me lah, he will never admit that. That's right. We will never admit. Actually, that motive, whether he spy or not, we want to prove that. That's right. Reman lelaki tersebut akan tamat dalam 7 bulan. 7 bulan. Riman. Adakah dia selepas itu akan dihantar pulang ataupun macam mana dia punya Sambung riman ini kita bergantung pada siasatan kita. Sekiranya siasatan kita masih memerlukan hari yang berlebihan, lebih daripada 7 hari, kita akan minta. Tapi ada possibility ke selepas siasatan dilengkapkan mungkin dia akan terus dikawal berada sini ataupun pulang ke negara asal dia? Macam mana kalau dia siasatan selesai dalam tempoh reman tu, adakah dia dibenarkan untuk pulang
akan dihantar pulang bagi ke negara dia ataupun apa pasal lah pula nak pulang? tak charge. Allah, Tak. penatlah kita buat kertas siasatan buka apa, mengambilkan tenaga, lepas tu kita nak hantar dia pulang. Dah apa? Kita baru cerita kita buka section 7, increase arms act, increase penalty, dia punya penalty is life imprisonment and death. Nak hantar dia pulang. Allah. Masih kacau lah. Tapi so far apa beban utama polis dalam kes ni pasal nak membuktikan apa beban utama bidarian? Macam mana? Apa beban utama bidarian dalam kes ni? Sebab membabitkan Israel dengan macam-macam negara. Beban utama kita nombor satu sekali pada saya nak perlu tahu motif. Motif ini perlu atas keselamatan negara dan ketenteraman awam. Okay, saya melihat apabila dengan 6 senjata api, saya melihatlah ini saya melihat. Pasal itu saya cakap siasatan kita menyeluruh. Kita melihat dengan 6 senjata api. Kalaulah masa hari raya buat heboh, kalau tak ditangkap masa hari raya dia heboh. Tak ke kacau kita. Itu yang saya nampak. Dengan 6 senjata api. Dan dia turun pun masa Ramadan. Hari raya pun tak berapa lama. Sri, nasib baik cekapnya anggota-anggota pegawai yang ada di Damwangi tu dan juga di Inai ni, dan maklumat yang ada daripada pihak kita lah, berjaya untuk menangkap. Okay. Kalau dia adalah spy, keselamatan dia akan compromise. So adakah polis juga melihat keselamatan dia daripada anasi-anasi luar? Kita kesian lah. Sebenarnya kita kesian lah. Dia, kalau dia compromise, kalau dia betul dia compromise, dia pun di sini je, dia tak pergi mana-mana kan. Melainkan dia bebas kemudian, itu lain lah. Tapi kawalan keselamatan ketat luar dan dalam. Ya. Is there any indication, sir, that when he will be charged in court? Sir, any indication? Any indication? Okay. The power to charge in court is on our AG. Yes. So our police is only investigate. So that's I said that just now. We must investigate this case is very thoroughly. It's not only this case. Actually, every case we must investigate thoroughly. So we want to get at least to put our investigative paper to AG, and then AG agree whether he want to charge or not. That is their power. Jadi yang Singapura apa kedutaan Israel di Singapura tu apa reaksi dan respon dia kepada BDRM apabila tu? Tak ada apa-apa. Tak ada apa lagi. Tak ada apa-apa permohonan daripada belum. Sri, adakah OKT ada rate notice Interpol ataupun have you made contact since he is an Israeli citizen? Have you contacted the Israeli police or anything just to ensure that his past criminal records or anything some sort? Macam mana? Tak faham. Macam mana? Maksudnya ada Tan Sri kontak Israeli police ke ataupun Interpol whether dia ada criminal record, past criminal record. Okey, di sini kita belum ada kontak lagi. Tetapi Interpol pun tak ada buat masa inilah. Buat sehingga semalam. Malam saya ada ambil mesyuarat kali yang kedua. Belum ada lagi lah Interpol untuk kontak kita. Untuk mengatakan bahawa dia ni dalam target kita. Kita pun nak check sebelum ni. Kita check dia bukan ada dalam target Interpol pun. He came in using a French passport, betul? Yes. So the French, from the French embassy side, is there any confirmation that this guy? He get that passport is from Tel Aviv. Tel Aviv. Yes, that that France passport. Say he can make. There is a French kiosk there, or not kiosk, immigration. Then you can make a passport. So his name, is that his name on the French passport? His real name? His real name. Nazri, ada kawalan ketat Nazri terhadap suspek Israel tu Nazri? Dan ada kawalan ketat tak on suspek Israel tu
memandangkan dia ada potensi untuk harm himself or others lah. Kawalan kita macam biasa jugalah, tapi lebih sedikit. Untuk yang ni lebih sedikit. Bukan kawalan terutamanya daripada segi dia boleh menghilangkan diri, lari ke apa ke, yang itu kita pun perlu mengambil kira juga tu. Avitan Shalom. Sorry? Avitan, AVITN. Shalom, SHALOM. Did you get that particular from the paper? I think that is the right. I think some media publish this name before this. Ada gambar dah sih, ada gambar. Ada kan, media ada gambar kan? Pasport tu kan? Ada, mana media dapat kita pun tak tahu. Saya tak bagi. Memang saya tak bagi. Bukan polis yang bagi. Bukan polis yang bagi. Ini media ni pandai ambil dari mana-mana. Hebat. Tan Sri boleh confirmkan semuanya benar. Yes. Tan Sri, since dia ada dua citizenship, which country he actually resided, whether in France ke ataupun ke Israel? Can you one more? Dia ada dua citizenship kan? Yeah. So adakah dia duduk di Perancis ataupun di Israel? Oh lama. Dia duduk kat Israel ke kat Perancis lah. He got two passport. Whether he stay in France or in Israel. Jerusalem ke Tel Aviv ke kan? Nanti saya tanya dulu. Tapi automatik lah. Saya tadi bercakap dengan media, foreign media. Dia buat pasport dia di Israel punya cawangan. Pasport France buat di Tel Aviv, dan alamat dia di Israel. Alamat pasport itu kalau dia tengok. Jadi dah tentulah dia duduk kat Israel kan? Tapi nak confirmation daripada saya, ya, dia duduk kat Israel. Okey. Konsul Jeneral Tel Aviv kan? Ya. Kita tanya pasal kerana Israeli media they are linking him to the criminal gangs. Does it mean that they are using Malaysia as a place for all their illegal activities? So what are we doing about it? You want to say this mission is safe haven? To safe haven to all the criminals? No. Okey. Macam tadi saya cakap, dia cakap berita di luar mengatakan there is two rival mafia in Israel punya group. So we still investigate that. Whether that is true or not, itu selepas kita our investigation. Will we be tightening all our security or whatsoever by now? What are we doing? What are the steps that we are taking right now? Our security? Yeah. You mean our security? Because this Israel can come here to Malaysia. You mean that? I think what she asked is that what steps has the police done to bolster security? Apa langkah-langkah yang polis telah ambil untuk meningkatkan keselamatan masyarakat? Langkah-langkah yang polis. Keselamatan Malaysia. Itu yang dia tanya. On our this one. Yes. Isu atas isu apa? Atas isu kemasukan warga negara Israel ke? Atas isu jenayah ke? Senjata api dapat dibeli. Penyeludupan. Ya, penyeludupan. Okey, kita pihak polis memang terutamanya di sempadan-sempadan kita memang menguatkan pasukan sempadan kita, terutama yang dijaga oleh pihak PGA lah. Maksudnya sempadan kita ni kita perlu menentukan bahawa tiada ketirisan ataupun penyeludupan masuk. Walau bagaimanapun kita tahu di sebelah Kelantan tak ada pagar, tidak berpagar, sempadannya adalah sungai saja sejauh lebih kurang 9, kalau kita ikat tempat yang boleh disudup tu 99 km, lebih kurang 100 km. Sempadan itu tak ada pagar, tak ada apa. Kalau musim tengkujuh boleh lintas macam tu je sungai tu, tak payah pakai bot. So kita masih lagi menguasakan menentukan keselamatan penyeludupan tidak berlaku. Dan sama ada penyeludupan daripada Thailand masuk ke Malaysia dan Malaysia masuk ke Thailand. Sama juga
tentang senjata apa segala macam jenis lah, kontraben, dadah, senjata api kita cuba. Dan daripada siasatan kita yang ini kita dapati bahawa senjata api itu memang diambil di Thailand. Okay. Yang ni saya tak cakap tadi, lupa cakap, memang diambil di Thailand. Jadi saya kena mengaku bahawa ada juga kelompongan di situ yang boleh membawa masuk senjata api atau lain-lain kontraben ke Malaysia. Dalam masa yang sama, kita masih menguatkuasakan undang-undang kita, terutama menjaga sempadan ini dengan baik. Tan Sri, ada laporan media mendakwa seorang pengundi Palestin diterima ancaman. So kita nak confirmkan status. Oh, apa tu? Siapa nama dia? Yusuf Abusi Yusuf Abusi ni saya pun telah semak dan dia tak ada membuat report. Bukan kata semak, kita telefon dia ada nombor telefon, tetapi dia bubuh dalam TikTok dia kena telefon 6 kali lah. Tak selamat lah dia tak buat report juga. Macam mana kita nak siasat? Kita call dia, tanya dia mengaku tetapi tak buat report. Sampai hari ni tak buat report. Kalau dia buat report kita akan siasat. So setakat ni tidak menerima sebarang tak ada apa-apa report. Nothing. Terima pertama Tansi, saya nak tanya, saya ada nampak lah gambar yang macam Tansi tunjuk tadi pasal pasport ni, tapi saya tak boleh guna gambar ni kalau gambar ni bukan datang daripada Malaysia Polis. So jadi macam mana cara saya nak dapat gambar ni? Nak dapat gambar ni? Ni KP baru. Okey, tahniah pada KP KL yang baru. Kita lupa tahniah. Tengok ramai sangat kita lupa tahniah. New KP KL. So boleh tak tunjuk untuk semua pun? Kalau tunjuk lagi cantik tak boleh. Saya tak ada. Yang itu barang bukti dia duduk di IPD Damwangi. Tak ada, saya tak ada. Gambar-gambar yang macam ni. Ya. Kita banyak bersepah. Jadi kita media saya tak boleh nak. Faham. Nanti berurusan dengan Datuk Rusdi. Boleh kan pegang phone yang ada gambar ni? Yang ada gambar tu. Saya tak ada dah pula. Saya ada. Orang ni macam-macam. Ada yang kan. Kecil sikit. Tak boleh lah. Kalau saya buat macam ni merosakkan kesihatan saya lah. Bro. Tak boleh, dia akan merosakkan kesihatan saya. Kalau tak, dia biar Datuk Rusdi sendiri yang buat PC barang tu. Later. Tanda baru. Yes. Okey. Sorry, dia akan merosakkan kesihatan, tak boleh. Tapi last one of this, dengan kes ni dan dekat ada Israelis yang masih lagi ada dekat Malaysia yang dia tengah cari dan sebagainya, banyak tuduhan-tuduhan yang dakwaan dia dan sebagainya. Maksudnya pintu negara itu boleh dilepasi oleh Israelis untuk masuk ke Malaysia. Okey, saya bagi tahu macam ni lah. Kemasukan warga negara Israel, dia tidak akan menggunakan pasport Israel untuk masuk Malaysia. Sekiranya dia warga negara France dan dia menggunakan pasport France, dia warga negara Israel, tidak menjadi salah. Dia pakai France saja. Terdapat juga warga negara Israel ada di Amerika, dia pakai pasport Amerika. Dan sekiranya pasport dia genuine, kita tak boleh tolak dia. Melainkan kita mempunyai maklumat mengatakan bahawa dia masuk ini sebagai spy ke, sebagai penyelundup ke, dia wanted di mana-mana, itu kita ni. Kalau mengikut akta pasport tu, selagi dia punya pasport genuine dan bukan dia menggunakan pasport Israel untuk masuk, dia boleh masuk ke Malaysia. Kalau dia ada duit citizen, perhatian lebih. Dia ada duit citizen pun, kalau dia gunakan pasport itu adalah pasport Indonesia, dia bawa masuk. Satu lagi, dia tak tunjuk pasport. Kan? Dia ada France punya pasport, dia tak tunjuk. Kita gunakan yang ada, apa yang ada, yang jadi. Okay, just a clarification. Yang polis memburu dua orang ke? Satu, one a foreigner, one a local. No, I don't say one foreigner, one local. I said that we still more than two.
We want to find more than 2. More than 2. So you're not sure whether Cuma more than 2 means that ada foreigner, there is a local and foreigner also. More than 2, it's not 2. Tapi nak confirm kan yang tadi Tan Sri kata pasal senjata api dia ambil dekat Thailand, dia tu suspect ke atau dia couples atau dia orang deal dekat Thailand tu? Yang tu tak payah cerita. Yang tu nanti biarlah dia orang cerita dalam call. Okay, thank you. Alright, thank you very much. Bye. Bye.